yang dialu-alukan Puan Syarul Badriah binti Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Unit Sains dan Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Encik Ahmad Sadini, Pegawai SISC Plus Sains dan Matematik Pejabat Pendidikan Jempol dan Jelebu. Saya Puan Nur Faiza daripada SMK Tiriang Hilir. Hari ini kita akan saya nak untuk PDPR subjek matematik lah. Okey, saya harap anak-anak murid 5 Arif dengan 5 cerdik semua dah bersedia. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita, macam biasalah kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, baca masing-masing ya. Amin, amin. Okey. Okey, saya harap anak-anak 5 Arif dan 5 cerdik semua sihat hari ini. Okey, pagi tadi pun awak dah ada kelas. Okey, saya sambung kelas seterusnya. Okey, Puan Syah, saya teruskan ya. Ya, teruskan. Okey, anak-anak semua, hari ini kita akan masuk kepada bab 6. Okey, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey. Pada bab 6 ini kita akan lihat dulu pada standard kandungan 6.1 iaitu nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta di antara 0 hingga 360. Okey. Pada akhir pelajaran ini nanti, awak semua akan dapat menentu satu konjektor nilai sinus, kosinus, tangent, sudut dalam sukuan 2, 3, 4 dengan sudut rujukan sepadan. Awak juga nanti akan tahu bagaimana untuk menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent dalam sudut sukuan 2, 3, 4 berdasarkan sudut rujukan sepadan. Okey, nanti kita tengoklah ya soalan demi soalan lah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sebelum saya teruskan topik ni, kita imbas balik. Okey, topik ni. Sebenarnya topik ni awak dah pernah belajar masa tingkatan 3 iaitu bab 5 nisbah trigonometri. Tetapi masa tingkatan 3 tu awak hanya belajar berkaitan dengan pengenalan kepada sinus, kosinus, tangent. Okey, dan juga menentukan nilai sinus, kosinus, tangent bagi suatu sudut tirus. Okey, yang tu je awak belajar simple je. Okey, so saya harap dengan pengetahuan sedia ada awak ni, awak boleh kaitkan dengan topik kita hari ni. Okey? Sebab topik kita ni maksudnya ada advance sikit lah ya. Okey. Untuk pengetahuan semua, anak-anak 5 Arif ni mesti tajuk trigonometri ni kalau ikutkan silibus SPM yang lama, dia keluar kertas 1 objektif lah. Okey, kalau silibus yang format yang terkini ni saya tak pasti, tapi setakat yang saya lihat model-model soalan masih sama iaitu kertas 1. Okey. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 174 sebagai rujukan. Okey, kalau awak lihat pada slide saya ni, okey, gambar raja ini kelas kita panggil dia sebagai bulatan unit.
Okey, apa yang dikatakan dengan bulatan unit ni? Okey, bulatan unit ni adalah suatu bulatan yang berjejari satu. Okey, ada satu dekat sini. Satu, dekat Y ada satu, dekat part CX ni ada negatif satu. Pada part CY ni ada satu lagi negatif satu. Maknanya berjejari satu. Dan berpusat di asalan. Okey, yang kosong ni. Yang ni semua dah tahu dah ni. Yang ni kita panggil dia sebagai asalan. Dan paksi X dan paksi Y ni membahagi satu bulatan kepada 4 sukuan yang sama. Okey, ni yang saya nak terangkan hari ni. Okey, kita tengok sukuan yang pertama. Okey, sukuan yang pertama, sudut yang dicakupi daripada sudut kosong hingga ke 90. Okey, ni sudut theta. Okey, ni sebut simbol ni kita panggil theta kan? Okey. So ini sukuan yang pertama. Okey. Sukuan yang kedua, okey. Di theta ni, sudut theta ni di antara 90 darjah hingga 180. Okey. Sukuan yang ketiga daripada 180 hingga 270. Okey, sukuan yang keempat, sudut di antara 270 hingga 360. Sebenarnya awak dah familiar dengan sukuan-sukuan ni dan sudut-sudut dia, okey? Sebab dia banyak topik yang ada kaitan dengan sudut-sudut ni lah. Okey? Okay, kita teruskan. Okey, apakah yang dikatakan dengan sudut rujukan sepadan? Okey, yang ni kita nak kaitkan dengan bulatan unit tadi. Okey, sudut rujukan sepadan ni, okey, saya gunakan simbol alfa ni. Okey, sudut rujukan sepadan ialah sudut yang kurang daripada 90. Awak kena ingat tu. Okey, nanti kita nak kira-kira sudut rujukan sepadan tu, dia punya nilai mesti kurang daripada 90. Okey, kita tengok Okey, ni paksi X, paksi Y. Okey, ni sukuan yang pertama. Okey, ini adalah sudut theta. Okey. Diberi suatu nilai lah, apa-apa saja nilai. Okey. Yang warna merah ni adalah sudut rujukan sepadan alfa. Okey, dalam sukuan satu, sudut rujukan sepadan dan theta nilai dia adalah sama. Okey, kalau macam dia bagi sudut theta ni 60, maknanya sudut rujukan sepadan di sukuan satu ni 60 lah. Okey, kalau 45, so dia punya sudut rujukan sepadan dia 45. Okey. Sekarang kita tengok dekat sukuan kedua. Di mana letaknya sudut rujukan sepadan ni? Okey. Katalah dia bagi satu sudut. Okey, sudut theta ni daripada kosong sampai ke sukuan yang kedua. Okey, di mana letak dia sudut sepadan sukuan kedua ni? Okey, di situ. Okey, di sini letak dia sudut rujukan sepadan bagi sukuan kedua. Okey, dia punya cara pengiraan sudut rujukan sepadan ni adalah dengan 180 tolak sudut theta ni. Sudut theta ni nanti dia akan berilah. Ya. Okey. Tengok sukuan yang ketiga. Okey. Ni dia bagi sudut theta. Di mana letaknya sudut rujukan sepadan sukuan ketiga? Okey, di sini letak dia. Bagaimana cara kira dia? Okey, ini dia. Sudut yang dia beri, theta ni tolak dengan 180. Okey. Sukuan keempat pula. Okey. Okey. Okey, di sini letak dia. Sudut rujukan sepadan. Okey. Okey, ini cara kita kira sudut rujukan sepadan bagi sukuan keempat 360 tolak theta. Okey, yang ni cara pengiraan dia awak kena ingat, okey? Okey, kita tengok contoh Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi setiap yang berikut. Okey, kita tengok Okey.
Okey. Merah lah. Okey. Okey, macam mana cara kita nak kira sukuan dan sudut rujukan sepadan? Okey, tengok soalan pertama, contoh dia 135. Langkah pertama, awak kena tentukan 135 ni dekat sukuan ke berapa? Sukuan pertama 0 sampai 9, okey? 90. Sukuan kedua 90 sampai 180. Maknanya 135 ni berada dalam sukuan kedua, okey, sukuan kedua. Okey, 135. So bagaimana cara untuk kita dapat sudut rujukan sepadan dia? Okey, so kat sini. Okey, sini rujukan sepadan dia. Okey, katalah alfa. Okey. Maklumlah tulisan buruk lah kat sini pula Okey, so macam mana cara kita nak kira sudut rujukan sepadan pada sukuan kedua ni? Okey, alfa sama dengan formula dia tadi 180 tolak dengan theta yang dia bagi. Okey, theta ni sudut ni lah. Okey, sudut ni 135. Okey, so berapa? 180 tolak 135. Okey, 45 darjah lah dekat sini. Okey. Okey Okey, tengok contoh yang kedua, B. 232. Okey, mula-mula langkah pertama sama je. Kita tengok dekat mana kedudukan 232 ni. Sukuan 1, 2, 3 ataupun 4. Okey, dia berada dalam sukuan ke-3. Okey, sebab dia kurang daripada 270. Okey, so kat sini. Cikgu. Ya? Cikgu ada tulis apa-apa ke cikgu? Tak nampak. Kejap Alamak, tak nampak. Start WhatsApp kejap Tak, dia tak keluar. Okey, dah nampak semua. Minta maaf tak perasan, tak keluar pula. Malam dah test dah okey dah. Okey. Okey, saya teruskan sudut soalan B Okey, 232. Okey, 232 ni berada dekat sukuan ke berapa? Dekat sukuan ke-3. Sebab sukuan ke-3 270 kan? Okey, so kat sini 232. Okey. So di mana sudut rujukan sepadan dia? Okey. So sudut rujukan sepadan dia dekat sinilah. Okey, so sini. Okey, macam mana cara kita nak kira sudut rujukan sepadan tadi pada sukuan ketiga? Macam mana? Tolak 180. Tolak berapa? Theta tolak 180. Okey, so theta dia bagi tadi 232 tolak dengan 180. Okey, berapa Najmi? Kira Najmi, 232 tolak 180. Najmi? Tidur 52 cikgu. Okey, betul. Okey. Bukan tidur tadi. Tak. Okey, betul Okey, so kita tengok yang ke-3. 348. Okey, mula-mula kita tengok dulu dia dekat sukuan yang ke berapa. Okey,
348 dia berada dekat sukuan yang ke-4. Okey. Mana sudut rujukan sepadan dia? Okey, so ni kawasan dia. Rujukan sepadan dia. Okey, so alfa sudut rujukan sepadan tu macam mana cara mengira di sukuan ke-4? Ana, macam mana cara kita nak kira sudut rujukan sepadan dekat sukuan ke-4? 360 tolak 348. 360 tolak 348. Okey, betul. Okey, berapa Ana jawapan dia? 12. 12. Okey. Okey. So ini adalah sudut rujukan sepadan. Awak tengok yang pertama tadi 45, yang kedua ni 52, yang ketiga ni C ni adalah 12. Okey, yang macam saya terangkan awal-awal tadi, sudut rujukan sepadan ni mesti dia kurang dari 90. Maknanya kalau awak dapat lebih daripada 90, maknanya jawapan awak tu mungkin ada yang salah. Mungkin awak gunakan formula yang salah. Okey. Okey, kita teruskan. Okey. Okey, sekarang saya nak awak cuba sendiri, okey. Saya bagi 3 minit, 1 minit untuk satu soalan. Boleh ya? Okey, cuba awak cari sudut rujukan sepadan bagi setiap soalan yang berikut. Okey, lepas ni saya panggil nama Okey, awak standbykan dengan jawapan. Kalau awak dah tahu, awak boleh terus tolak je. Okey, nanti bila kita buat latihan baru awak tunjukkan jalan kira dia. 3 minit. So, sekarang jam saya 10.23. 10.26 lah. Oh, tak keluar sekejap Saya pangkai. Sorry. Okey. Nampak kan? Alamak, dah terkeluar pula jawapan dia. Okey, cuba jawab 3 soalan tu, kelas. Okey, cikgu. Okey. Saya panggil nama Okey, dah tamat. Okey, saya panggil satu nama ke ataupun ada yang nak volunteer jawab? Kita bagi 5C lah ya. Okey. Siapa
Albion? Ya, cikgu. Okey, Albion. Soalan A. Tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan yang berikut. Okey, Albion, 285 tu berada dekat sukuan yang keberapa? Sukuan ketiga, cikgu. Sukuan ketiga? Betul-betul lah. Albion, sukuan ketiga. Sukuan ketiga ni kan sampai 270 je. Maaf. Berapa Albion? Sukuan ke? 4. 4. Okey, betul ya. Sukuan ke-4. Kita kena betul-betul perhatikan soalan ni, okey. Kita kena tentukan dia dekat sukuan yang keberapa. Okey. So Albion, macam mana cara untuk kita kira sudut rujukan sepadan sukuan ke-4? Macam mana? Apa formula dia? 360 tolak 285. Okey. 360 tolak 285. So jawapan dia Albion? 75. 75. Okey, bagus Okey, soalan B. Naufal? Ya, cikgu. Okey, Naufal, soalan B 259. Dia berada pada sukuan keberapa? Keempat. Keempat kan? 4. Ha? Keempat. Keempat. Keempat? Keempat sukuan pertama daripada 0 sampai 90. Sukuan kedua 90 sampai 180. Sukuan ketiga berapa Naufal? Sampai 270. So sekarang Sukuan ketiga. kita punya soalan 259 ni dia dekat sukuan ke berapa? Ketiga. Okey. Berarti tadi pun sama Cik Albion juga dah keliru-keliru dah. Okey. So dia dekat sukuan yang Tiga. Okey. So macam mana nak kira sudut rujukan sepadan bagi sukuan 259 tolak 180. Okey. So jawapan dia? 39. 39. Dia dah bagi dia jawapan kat situ kan. Okey. Soalan yang ketiga 95. Sekejap. Siapa? Iman? Iman Natasha? Cikgu. Okey, Iman. 95 ni dia duduk dekat sukuan keberapa? Sukuan kedua. Sukuan ke? Dua. Kedua. Okey. Sukuan kedua, macam mana nak kira sudut rujukan sepadan dia Iman? 180 tolak 95. Okey, 180 tolak 95. Okey, so jawapan dia Iman? 85. Okey, 85. Okey. Okey, so daripada 3 soalan ni awak dah faham lah ya. Okey, macam mana nak tentukan sukuan dan sudut rujukan sepadan bagi sudut-sudut. Buatlah. Okey. Okey, sekarang buka buku teks muka surat 176. Okey, awak boleh tengok kotak warna kuning tu. Okey, dekat slide saya ni pun saya ada tunjukkan juga apa kaitan di antara sudut rujukan sepadan alfa ni dengan sinus, cosinus dengan tangent. Okey. Sukuan pertama ni semua positif. Apakah yang dikatakan dengan semua positif ni? Maknanya sin positif, cos positif, tangent pun positif dekat sukuan satu. Dekat sukuan kedua, sin ni yang positif. Okey. Sukuan ketiga, tangent positif. Sukuan yang keempat, cos yang positif. Yang lain negatif. Okey. Macam mana cara kita nak ingat ni? Siapa positif, siapa negatif, siapa positif, siapa negatif. Okey. Kadang-kadang salah satu cara untuk kita ingat ni kita boleh guna
akronim. Okey, kita boleh guna akronim Okey. Sekejap. Okey. Okey, ini gambar sama macam tadi lah. Okey. So, salah satu cara untuk kita ingat yang mana positif, mana negatif mengikut sukuan-sukuan dia, kita boleh guna satu akronim. Okey. Okey. Yang pertama S. S ni maknanya semualah. S semua. Okey, sukuan kedua yang positif sign S juga. Okey, so kita letak S kat sini. Okey, sukuan yang ketiga siapa yang positif? Okey, tangent. Okey, T. Sukuan yang keempat, okey, kelas yang ni salah gambar ni salah. Saya berperasan tadi salah. Okey, yang kat sini yang ni positif, cos yang positif. Okay. So SSTK. So macam mana cara untuk kita ingat dia punya akronim ni? Okay. S ni apa? Saya. Okay. S suka. T apa? Tengok. K apa? K apa? Kartun. Kau suka tengok kartun kan? Suka tengok anime kan? Betul tak Muhammad? Awak suka tengok anime. Okay. So ni saya suka tengok kartun. Maknanya kalau awak ingat dia punya akronim ni, bolehlah awak tahu, okey, S ni sukuan yang kedua. Okey, maksudnya dia yang positif. T ni tengok kan, so ada tangent yang positif. Yang ni cos, okey. 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 Dah faham kaitan di antara fungsi sinus, cosinus, tangent dengan sudut rujukan sepadan. Okey, sekarang kita tengok dan seterusnya. Okey. Okey, kita tengok contoh. Yang ni dia dah bagi tadi, kita sudut je kan. Okey, so sekarang kita nak kira sudut rujukan sepadan bagi sinus, cosinus, tangent. Okey, sama juga cara dia kelas. Okey, cuma nanti jawapan akhir awak ada positif ke ada negatif. Okey, yang saya suka tengok kartun tu lah nanti dia punya kaitan dia. Okey, so sin 167. Okey. Semalam saya dah buat link tapi pagi ni dia tak jadi pula. Saya tak ada dalam tu, saya yang keluar sebab saya tinggalkan data. Okey. Okey, nampak Okey, so cara dia, langkah dia sama macam yang kita nak kira sudut rujukan sepadan tadilah. Cuma jawapan akhir dia tu nanti dia positif ataupun negatif. Okey. Contoh dia sin 167. Sekejap. Okey, yang pertama kita tentukan dekat mana sukuan bagi 167 ni. Okey, 167 berada dalam sukuan
kedua. Okey, so dekat sini 167. Okey, so sin 167 ni theta lah kan? 167 sama dengan 180 tolak 167. Okey, ni sebenarnya dekat sini ada sin kita tinggal. Okey. Okey, dalam sukuan kedua, siapa yang positif? Sin. Sin kan? Okey, so nanti jawapan akhir kita ni positif. Okey, so sin 180 tolak 167. Okey, tolak 167. So dapat berapa? 13. So jawapan dia sin 13. Okey, kat sini sin 13. Lemak. Okay, sin 13. Okey, kat sini dia start minta nilai dia. So jawapan kita macam ni je lah. Nanti lepas ni kita akan tengok macam mana nak cari nilai dia. Okey, contoh B 258. Okey, 258 dia berada dalam sukuan ke berapa form? 258. Sukuan 3. Sukuan ke 3. Okey, so kat sini sampai sini 258. Sekarang ini adalah cos. Okey. Form sukuan ketiga siapa yang positif? Tangent. Tangent. Okey. Jadi sekarang sukuan ketiga dia cos. So nanti cos dia positif ke negatif? Kalau tangent dia positif, so cos ni adalah negatif. Okey. So sama dengan negatif cos. Macam mana? Nak kira untuk sukuan yang ketiga? Theta 258 tolak dengan 180. Okey, negatif cos berapa? 258 tolak 180. 78. Berapa? 78. Okey, 78. Okey, jawapan negatif. Sebab cos berada dalam sukuan ketiga. Sukuan ketiga ni hanya tangent sahaja yang positif. Okey. Contoh yang ketiga, tangent 330. 330 berada dalam sukuan ke berapa? Chan? Keempat. Okey, sukuan ke 4. Okey, kat sini. Kat sini. So 330. Okey. So sukuan keempat, siapa yang positif? Chan? Cos. Cos. Okey, so soalan kat sini tangent. So nanti jawapan akhir kita positif ke negatif? Negatif. Okey, so negatif. Okey. Negatif tangent. Macam mana cara kita nak kira sudut rujukan bagi sukuan keempat, Chan? 360 tolak 330. 30. Okey, so jawapan akhir dia negatif Negatif tangent 30. tangent 30. Okey, negatif, positif. Okey. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ingat balik apa yang awak belajar tentang teorem Pythagoras ni, menengah rendah lah ya, menengah rendah teorem Pythagoras. Apakah yang dikatakan dengan Pythagoras? Teorem Pythagoras adalah sudut segitiga bersudut tegak. Okey. Yang C ni kita panggil dia sebagai hipotenus, sudut yang garisan yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ni kita panggil hipotenus. Yang ni cara untuk kita kira teorem Pythagoras lah. Okey, kenapa saya sebutkan tentang teorem Pythagoras ni? Okey, sebab dia ada kaitan dengan topik seterusnya ya. Okey. Okey, untuk trigonometri
sin theta. Okey, katalah ada satu segitiga bersudut tegak di situ. Okey, ni theta. Sin theta adalah bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Okey, A bahagi dengan C. Okey. Untuk cos theta pula, apa dia formula dia? Yang ni sebenarnya kita buat refreshment je. Okey, sebenarnya awak dah tahu. Okey. Okey, bersebelahan, garis yang bersebelahan bahagi dengan hypotenuse, B bahagi C. Okey, macam nak kira tangent? Macam mana? Yang bertentangan bahagi dengan sebelah lah, A per B. Okey, ini kaitan dia dengan teorem Pythagoras ni bila kita nak mencari nilai-nilai dia lah kelas. Okey, tapi untuk trigonometri, sin, cos, tangent ni awak dah belajar dah. Yang ni saya buat refreshment je ya. Okey, so kita teruskan. Apa kaitan dia ya? Okey, awak boleh rujuk muka surat 177 dengan 178 lah. Okey, sinus, cosinus dan tangent ni, yang bulatan unit ni kita boleh lukis dia di atas graf yang berkoordinat X dan berkoordinat Y. Okey. Kemudian ada satu jejari, ada satu titik yang akan berada di atas garisan bulatan unit ni. Okey, dan titik ini akan menunjukkan koordinat bagi X, okey, dan koordinat bagi Y dalam sukuan 2, 3 dan 4 lah. Okey, so apa maksud, bukan maksud, macam mana kita nak cari nilai sin, cos dan tangent daripada bulatan unit yang berada dalam kedudukan koordinat X dan Y. Okey. Okey. Contoh dia titik B ni. Okey, koordinat dia 0.4695. 0.8829. Okey, koordinat yang pertama ni adalah kita baca daripada paksi X. Betul tak? Okey, 0.8829 ni pula kita baca daripada paksi Y. Okey, dalam trigonometri, koordinat bagi X ni dia adalah mewakili cos. Okey, cos theta. Manakala koordinat Y ini mewakili sin theta. Okey. So, macam mana cara kita nak kira tangent? Tangent Y bahagi dengan bertentangan bahagi dengan yang bersebelahan kan. So, yang bertentangan tu koordinat Y dia lah. Okey, ni formula dia. Koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Maksudnya apa saja nilai yang dia bagi, macam mana cara kita nak tentukan tangent dia, sin dia, cos dia. Okey, macam ni. Okey, maksudnya nilai bagi nilai pada paksi X tu mewakili cos, nilai pada Y mewakili sin. Tangent kita bahagilah koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey. Okey, ni dia hubungan di antara nilai sinus cosinus tu lah dalam sukuan-sukuan dia. Okey, sukuan pertama tadi kita dah tengok kan, sukuan pertama ni semua positif. Okey, sin positif, cos positif. So apabila tangent sin bahagi dengan cos, dia jadi positif lah. Okey, so kalau ada titik dekat sini, itu positif. Okey, kita tengok sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua, X dia berada dalam kedudukan paksi negatif. Okey, so sebab tu dia jadi negatif X. Y pula berada dalam kedudukan positif. Okey, so sin theta positif, cos theta koordinat bagi X kan, so dia negatif. So jawapan akhir dia kalau minta nilai tangent ni dia akan jadi negatif lah. Negatif, positif. Okey. Tengok sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, X dan Y berada dalam kedudukan negatif lah. Okey, negatif. Okey, so tangent negatif dia jadi positif. Y bahagi dengan X. Okey, ini pengetahuan je lah ya. Okey, so sukuan yang keempat,
Y berada dalam kedudukan negatif, X berada dalam kedudukan positif. So negatif positif, tan 0 nanti jawapan dia negatif. Sebab tu sangat penting bila awak tak kena ingat akronim saya suka tengok kartun tu lah. Okey, sebab dekat situ pun awak boleh dah tentukan dia jawapan akhir awak tu nanti positif ke negatif. Okay. Banyak benda kita boleh kaitkan. Okey, ni contoh dia. Okey, diberi titik B ni 0.5592 manakala Y dia negatif 0.829. Okey, so nilai sin theta, dia minta nilai sin theta ni, so kita ambil koordinat Y. Okey, cos theta ini kita ambil apa? Koordinat X 0.5592. Tangent koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey, so kita ambil nilai ni, kita bahagilah. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai negatif 1.4824. Okey, ni cara dia. Okey, so jangan kelirulah dia yang mana koordinat mana untuk sin, koordinat mana untuk cos, dan macam mana nak kira tangent. Okey. Seterusnya, bagaimana untuk menentukan nilai sinus, cosinus, tangent bagi sudut kedua, 3 dan 4. Okey, yang ni sama macam tadi, cuma jawapan akhir dia nanti kita kena tekan kalkulator, kita kena dapatkan nilai dia tu. Okey. Alamak. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan yang tadi tu ya. Okey, sin 104. Okey, sekuan sin 104 ni berada dalam, okey. So kita tak, kalau awak tak nak lukis dia punya kat mana sukuan dia, kalau awak dah mahir tak apalah, kita boleh je terus dia tulis. Okey, sin 104 ni dia berada dekat sukuan ke berapa Muhammad? Ya. Sukuan ke sin 104 dekat sukuan ke berapa Muhammad? kedua. Sukuan ke Kedua. Sekejap ya. Okey, sukuan kedua. Sukuan kedua, sin ni positif ke negatif Muhammad? Sin dia positif. Ha? Positif. Positif, okey. So, macam mana cara kita nak kira tadi? Sudut rujukan dia, sin. Kalau sukuan kedua? 180 tolak 180 tolak 104. Okey, so jawapan dia berapa Muhammad? 76. Okey. Yang ni tadi kita dah belajar dah macam mana kita nak dapatkan nilai dia. Sekarang dia tanya menentukan nilai. Okey, nilai. So bila nilai maknanya awak kena tekan kalkulator, awak tekan sin 76. Okey, Muhammad tekan sin 76. Awak dapat berapa? 0.97. 02. Okey. Berapa? 0.9703. Okey, 4 titik perpuluhan ya. 0.9702. Okey. Terima kasih Muhammad. Okey, kita tengok soalan B. Okey, soalan B. Hafiz. Hafiz clear tak Hafiz? Aku silang. Okey.
Anis. Anis, kos 208.2 dia berada dekat sukuan ke berapa Anis? Sukuan ketiga. Sukuan ketiga. Okey, so macam mana kita nak kira sukuan ketiga? Kos dekat sukuan ketiga ni positif ke negatif? Negatif. Okey, negatif. Siapa yang positif dekat sukuan ketiga tu? Tan. Okey, tangent Okey. So macam mana kita nak kira sudut rujukan bagi kos 208.2 ni Anis? Negatif. 208.2 tolak 180. Okey, 208.2 tolak dengan 180. Okey, dapat berapa Anis? Negatif kos berapa? 28.2. 28.2. Okey, dah sampai sini je ke Anis jawapan dia? Tak. Tak, okey. Cari tekan kalkulator. Jangan lupa tekan negatif ni. Okey, negatif cos 28.2. Okey, berapa jawapan dia ni? Negatif 0.8813. 8813. Okey. So, ni kita dah dapat lah nilai dia. Okey, yang terakhir Liana. Oh, dia dah left. Okey. Siapa nak jawab? Amira? Ya saya. Okey, Amira, tangent 318. Dia berada dekat sukuan ke berapa? Sukuan keempat. Okey, so dia sukuan keempat. Sukuan keempat ni siapa yang tangent dia positif ke negatif? Negatif. Okey, so dia negatif. Okey, yang positif siapa dekat sukuan keempat ni? Kos. Okey, cos. So macam mana cara kita nak kira tangent 318 sama dengan negatif tangent berapa macam nak kira Mira? 360 tolak 318. 360 tolak 318. Okey, so jawapan dia berapa? Negatif tangent 42. Okey. Tekan kalkulator, negatif tangent 42 dapat berapa? Dapat negatif 0.9004. 9004. Okey. So kalau dalam trigonometri ni kelas awak jawab dalam 4 titik perpuluhan lah ya. Okey. Sebenarnya kalau soalan macam ni, keluar kertas satu, dia tanya direct berapa nilai dia. Kita tak payah buat cara macam ni pun boleh. Kita terus je tekan kalkulator. Kita akan terus dapat jawapan dia. Okey. Tapi apa yang kita buat hari ni adalah pengenalan bagaimana secara konsep dia macam mana kita nak tentukan nilai sinus, cosinus dan tangent ni tanpa menggunakan kalkulator. Okay, at the end baru kita cari nilai dia menggunakan kalkulator. Bukan direct lah kita dapat jawapan dia tu. Okay. Okay. Okey kelas, sampai situ sahaja topik kita untuk hari ini. The next class kita akan tengok dekat seterusnya lah 6.2. Okay. So saya harap daripada penerangan saya tadi, daripada contoh-contoh saya tadi, awak dah boleh tentukan nilai bagi sinus dalam sinus, cosinus, tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4, rujukan sepadan dia dan bagaimana nak mencari nilai-nilai bagi sudut-sudut tersebut. Okay, so untuk hari ini sebagai latihan pengukuhan,
Okey, saya nak awak buat dalam buku modul matematik muka surat 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Okey, semua dah ada kan buku modul ni. Okey, so buat muka surat 1, 2, 3 dan 1, 2, 4 ni. Kalau tak faham boleh tanya saya, boleh PM saya bila-bila saja yang awak boleh lah, okey, dan saya akan respon lah ikut masa free saya, okey. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Sebelum saya habis kelas saya ni, ada tak apa-apa soalan yang awak nak tanya? Tak ada cikgu. Ada je ada. Belum buat latihan, Faham, tak cikgu. tahu lagi lah kan, nak tanya tu kan. Nanti dah buat latihan, awak boleh tanya saya secara personal lah, ya. Okey, sekian dulu kelas saya untuk hari ni. Terima kasih sebab hadir kelas saya. Saya doakan semua awak berjaya lah. Okey, janganlah dulu ya. Kita ada sedikit ulasan, ucapan, motivasi daripada wakil PD dan juga JPN. Okey, saya sangat berbesar hati kerana terpilih untuk dilihat cara pengajaran PDPR saya pada hari ini lah. Okey, terima kasih. Puan Syah, ada apa-apa yang Puan nak ulas? Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh Puan. Boleh. Okey, terima Boleh kasih. boleh go. Terima kasih anak-anak semua. Alhamdulillah cikgu sangat gembira lah sebab apa anak-anak semua dapat mengikuti kelas pada hari ini. Sebentar ya. Sebentar kerana cikgu pun. Okey. Mengapa anak-anak terpilih pada hari ini masuk ke dalam kelas cikgu Nur Faiza sedangkan ada juga lah mungkin Cikgu Faiza sepatutnya berapa orang? Kelas 5 Arif 18, Okey, kelas 5 5 Cerdik 26. Tapi kehadiran hari ni 20. Okey, tak ada masalah. Okey, kuranglah maksudnya kurang. Tak ada masalah cikgu sebab saya biasa masuk ke kelas cikgu-cikgu daripada ni. Maksudnya cikgu dapat 15 orang lah ya, tolak saya, mungkin tolak PPD dengan tolak cikgu mungkin dalam 12 orang sekarang inilah yang berada di talian. Itu adalah satu jumlah yang bagi saya baik ya, sangat baik jugalah. Walaupun ada anak-anak kita yang tak dapat join pada pagi ini. Saya yakin sebenarnya mereka nak join tapi mungkin data tak ada ya, mungkin bukan saja data tak ada, mungkin peranti pun mereka tak ada. Jadi kita pun faham mereka berkongsi dengan kakak-kakak, abang-abang ya. Syukurlah kita masih ada pelajar yang bersama-sama dengan kita. Jadi untuk anak-anak cikgu ucap sangat tahniah ya, setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kerana kehadiran kamu dalam kelas Cikgu Faiza hari ini merupakan satu tanda sokongan. Jadi dan semangat. Ya, kamu bagi semangat kepada Cikgu Faiza untuk terus buat PDPR online dalam keadaan apa sekalipun. Kita tak boleh datang sekolah. Kita terpaksa juga menghadapi peperiksaan SPM bulan 3 nanti. Jadi nak tak nak Cikgu Faiza terpaksa juga teruskan kelas ya. Okey, apa harapan cikgu, anak-anak semua ya, teruskan berusaha sendiri. Jangan mengharap pada guru-guru saja. Ya, orang kadang-kadang kita ni bila kita bangun tidur, kita atas meja ada teks makanan. Itu pun orang kata dah sesuatu yang sangat-sangat besar Tuhan bagi kepada kita, berbanding dengan kawan-kawan kita yang mungkin ada sekarang ini pergi ke dapur, di atas meja tak ada makan pun, tak ada sarapan. Okey, ibu hanya dapat masak untuk makan tengah hari saja. Jadi kalau kita nak bandingkan nasib kita dengan kawan-kawan kita tak tahu cerita mereka di rumah ayah mereka tidak boleh keluar bekerja, PPP, bekerja dengan gaji harian, mereka tak ada pendapatan langsung. Jadi
untuk menyiapkan makanan untuk di keluarga, anak-anak semua pun mereka sangat berkira-kira. Apatah lagi dapat memberikan top data, ya, top data untuk anak-anak mengikuti PDR. Sebab itulah cikgu sangat-sangat terharu apabila anak-anak yang ada di depan cikgu ni, cikgu tak tahu ada kemungkinannya anak-anak ni semua datang dari keluarga yang tak ada masalah keuangan, tak ada masalah ibu ayah tak dapat bekerja pada musim-musim PKP ni, ya. Jadi kita sepatutnya mensyukuri apa yang kita ada. Kalau kita lihat kawan-kawan kita yang tak dapat masuk pagi ini, mungkin ada di antara mereka yang tak ada makanan pun dekat rumah. Ya, pagi-pagi mereka bangun nak masuk kelas, tak makanan tak ada. Apatah lagi mak ayah nak sediakan data untuk mereka ikuti kelas. Sebab itulah kamu hargai apa yang kamu dapat hari ini. Kamu dapat kelas Cikgu Faizah, selagi kamu boleh kamu masuk. Jangan sampai ada alasan tertidur, tak bangun, ya, termiss kelas. Kerana kamu adalah dalam tangan orang anak-anak yang beruntung. Beruntung sebab Tuhan bagi kesempatan, bagi kamu ada handphone, ada data untuk ikut kelas Cikgu Faizah dan cikgu-cikgu yang lain. Jadi cikgu doakan bagi pihak jabatan dan juga PPD mendoakan anak-anak semua yang bakal menduduki SPM tahun 2021 ni pada bulan Mac nanti akan mendapat cemerlang, terutamanya dalam mata pelajaran matematik, jugalah mata pelajaran yang lain. Semuanya bergantung kepada diri kamu. Kejayaan itu tak boleh bergantung kepada ibu kamu. Ibu kamu lah, ibu ayah, keluarga tidak dapat membantu untuk kamu cemerlang. Melainkan mereka menyediakan keperluan handphone, data. Malah kita nak beli data, kan? Ada wifi di rumah, melainkan mak ayah kita sediakan. Kemudian cikgu harap kamu sentiasa support guru-guru yang buat kelas, kerana kehadiran kamu ini menjadi satu semangat kepada cikgu-cikgu. Jadi cikgu ucap terima kasih kepada anak-anak semua. Tahniah daripada cikgu. Cikgu doakan anak-anak semua akan mendapat paling teruk lah cikgu cakap, dalam bulan yang ada cikgu Syafiqah, Ani, Gana, Jemi dan ramai lagi yang ada depan cikgu ni, murid-murid cikgu Faizah akan mendapat A. Kalau paling baik tu A+ dalam matematik, ataupun sebahagiannya dapat A, ataupun minus, ataupun B+. Paling teruk lah dalam kumpulan ni, cikgu harap akan dapat B, B atau B-. Jadi keputusan cemerlang matematik dalam SPM ini sangat penting untuk kamu mohon mengajar di mana-mana. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu doakan mudah-mudahan kamu terus diberi kesihatan yang baik untuk mengikuti pembelajaran di rumah. Cari buku kakak-kakak, abang-abang, ataupun kawan-kawan lama, boleh gunakan untuk buat latihan, untuk study, ya. Kalau andai kata berkemampuan, boleh pergi kedai buku, beli buku soalan-soalan SPM, dah boleh mula dah cuba buat soalan SPM. Bagi rakan-rakan yang lain yang tidak berkesempatan, yang tidak berpeluang ikuti, kamu jangan lupakan mereka. Share apa yang cikgu dapat, apa yang kamu dapat daripada cikgu kepada mereka. Mereka nak masuk tapi mereka tak ada peluang. Itu saja yang dapat cikgu sampaikan hari ini. Cikgu Faizah, mungkin anak-anak boleh left. Saya nak bertemu dengan Cikgu Faizah dan mungkin PPD sekali. Ada apa-apa daripada PPD, dipersilakan. Ingat Puan Syarul dah cakap tu dah. Okey dah lah tu. Cukup dah tu. Okey. Pelajar-pelajar semua, tahniah yang dapat join kelas hari ni. Lepas ni bila Cikgu Faizah, cikgu-cikgu lain buat kelas lagi, ajak lagi kawan yang lain untuk join kelas. Walaupun bukan dalam Google Meet, buat segala aktiviti dan bahan yang dibekalkan melalui grup Telegram ataupun WhatsApp kelas kamu. Okay, so all the best, teruskan, jangan patah semangat, jangan kecewa dengan situasi sekarang.
kita kena hadapi, kita kena terimalah situasi ini, okey. Jadi kita kena gigih, buat semangat. Jangan mengalah, okey. Jangan tunggu sampai buka sekolah baru kita nak mula balik, tak. Waktu yang ada sekarang ni, peluang yang ada sekarang ni, apa sahaja yang boleh kita lakukan, kita rebut peluang tersebut. Okey, itu sahaja. Pelajar-pelajar boleh left dan cikgu ada sesi perbincangan seterusnya dengan Cikgu Faiza dan juga bersama-sama dengan Puan Syarul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi. Terima kasih, Cikgu.